Alhamdulillah, sekali lagi saya mengalu-alukan kehadiran yang berhormat Al-Fadil Ustaz Nasruddin Hassan Tantawi selaku pengarah wacana pengukuhan akidah. Beliau juga merupakan ahli jawatan kuasa PAS Pusat, merangkap sebagai timbalan pengerusi satu Lajnah Dakwah Parti Islam se-Malaysia. Profesor Madya Dr. Haji Abdul Aziz bin Haji Hanafi, Ahli Majlis Fatwa Negeri Kedah. Yang berbahagia Profesor Madya Dr. Fauzi bin Draman, Pensyarah Jabatan Al-Quran dan Hadis Universiti Malaya. Al-Fadil Dr. Ridwan Muhammad Noor selaku moderator wacana pada hari ini. Yang berhormat Tuan Iskandar Abdul Samad, Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Selangor, merangkap Pesuruhjaya PAS Negeri Selangor, pimpinan parti di peringkat pusat, negeri dan kawasan-kawasan, wakil-wakil daripada NGO, penceramah-penceramah bebas, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Bersyukur kita pada pagi ini dengan izin serta limpah rahmatnya dapat sama-sama kita berkumpul di Dewan Universiti Selangor bagi menjayakan program wacana pengukuhan akidah siri pertama dengan tajuk perbezaan mazhab menurut perspektif ahli sunnah wal jamaah. Para hadirin sekalian, wacana pengukuhan akidah adalah satu program hasil daripada inisiatif daripada Lajnah Dakwah PAS Pusat untuk memberi pendedahan terhadap isu-isu akidah dan pemikiran umat Islam pada hari ini. Yang mana program ini akan diadakan secara bersiri. Kita sedia maklum, cuaca negara kita sekarang ini semakin bertambah jerebu. Begitu juga pemikiran umat Islam pada hari ini amat berjerebu dengan memahami persoalan-persoalan akidah sehingga menimbulkan beberapa masalah yang perlu diberikan penjelasan yang benar, yang sahih tentang persoalan akidah ini. Maka inisiatif yang diambil oleh Lajnah Dakwah PAS Pusat untuk menjayakan program ini dan tokoh-tokoh yang membicarakan, yang dijemput dalam wacana ini merupakan tokoh yang tidak asing lagi oleh masyarakat umat Islam di negara kita. Yang mana antara objektif wacana ini, yang pertamanya memberi pemahaman tentang isu perbezaan mazhab menurut pandangan ahli sunnah wal jamaah. Yang keduanya, memberi pendedahan tentang cara untuk berhadapan dengan perbezaan mazhab. Dan yang ketiganya, menanamkan akidah yang sahih terhadap masyarakat sebagai asas individu muslim. Mudah-mudahan kita mengharapkan dengan wacana ini, perbincangan yang akan dikendalikan oleh moderator yang tidak asing, Dr. Ridwan Muhammad Noor, akan memberi satu pencerahan terhadap isu-isu yang menjadi persoalan dan masalah umat Islam pada hari ini. Para hadirin dan yang dihormati sekalian, majlis dengan sukacitanya mempersilakan pengarah program wacana pengukuhan akidah Al-Fadil yang berhormat Ustaz Nasruddin Tantawi untuk menyampaikan ucapan alu-aluan. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Hasbi Rabbi Jalla Allah
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasa macam tak ada orang. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan hamidin wa hamdan syakirin wa hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala rasulina al-karim Sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad ibn Abdillah, imamil muttaqin wa qaidid du'atil mujahidin, wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang saya hormati Puan Pengurusi majlis kita pada hari ini, Al-Fadilah Ustazah Wan Hasrina, selaku ahli jawatan kuasa Lajnah Dakwah PAS Pusat, yang kita tunggu kedatangan yang sebentar lagi insya-Allah. Yang berhormat Datuk Seri Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang, Presiden Parti Islam Se-Malaysia PAS, yang saya difahamkan beliau akan tiba ke Subang Airport pada jam 9.30 dan terus ke Dewan ini untuk berwacana bersama dengan kita insya-Allah. Yang berbahagia Al-Fadil ayanda saya Profesor Madya Dr. Haji Abdul Aziz Haji Hanafi, ahli Majlis Fatwa Negeri Kedah, yang kita undang sebagai panel untuk mencurahkan ilmunya kepada kita pada hari ini. Kekanda saya Profesor Madya Dr. Fauzi bin Rahman, pensyarah Jabatan Al-Quran dan Hadis Universiti Malaya, yang turut kita undang untuk sama-sama meningkatkan kefahaman dan kesedaran kita berkait dengan topik dan isu yang kita bahas pada hari ini. Sahabat saya Fadil Dr. Ridwan Muhammad Nur, Setiausaha Lajnah Dakwah PAS Pusat. Beliau bertugas pada hari ini selaku moderator wacana pengukuhan akidah yang pertama, yang telah pun hadir bersama dengan kita buat masa ini. Sahabat saya Al-Fadhil yang berhormat Iskandar Abdul Samad, Esko Kerajaan Negeri Selangor, yang turun untuk menyerikan lagi majlis wacana pengukuhan akidah kita pada hari ini. Dan tidak lupa saya kepada sahabat saya Al-Fadhil Dr. Muhammad Fuad Muhammad Saleh, Dekan Fakulti Perniagaan UNISEL. Beliau selaku tuan rumah kita pada hari ini. Dan sebagai makluman kepada semua, bahawa wacana pengukuhan akidah yang pertama ini, yang dianjurkan pada hari ini, adalah merupakan anjuran bersama antara Lajnah Dakwah PAS Pusat dengan Fakulti Perniagaan
UNICEF. Jadi saya mewakili pihak lajnah dan seluruh saf pimpinan mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih di atas segala kemudahan yang diberikan oleh pihak Dekan Perniagaan UNICEF ini, Fakulti Perniagaan UNICEF ini, sehingga menjayakan majlis kita pada hari ini. Rakan-rakan pimpinan di semua peringkat, parti dan juga NGO yang kita undang pada hari ini, dan teristimewa kepada sahabat saya Saudara Azli Yusof selaku yang dipertua PAS kawasan Shah Alam, yang juga boleh saya sifatkan sebagai tuan rumah bersama kita pada hari ini. Dan pimpinan-pimpinan NGO antara yang kita undang pada hari ini ialah daripada MAPIM, ABIM dan lain-lain. Saya tak sempat meninjau secara dekat sebentar tadi, tapi saya kira mereka hadir bersama dengan kita. Turut selebriti kita, saya nampak tadi di belakang Abang Bob Lokman turut hadir bersama, walaupun beliau baru saja graduate daripada hospital university, dan beliau bersama dengan kita pada hari ini. Dan seterusnya kepada rakan-rakan urus dia yang bekerja keras daripada hampir 2 minggu atau 3 minggu yang lalu bagi menjayakan program ini. Dan seterusnya tidak lupa saya kepada semua hadirin dan hadirat yang hadir, yang terdiri daripada orang perorangan, daripada wakil-wakil pertubuhan, persatuan, mahasiswa, mahasiswi, dan muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Saya sengaja memanjangkan sedikit tempo mukaddimah ini kerana saya diminta untuk bermain secara rally bagi menunggu kehadiran Al-Fadhil Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang. Kalau saya main pukul smash gitu, saya akan habis tenaga cepat. Jadi saudara muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, wacana ini sebagaimana yang diberitahu oleh pengurusi tadi adalah program yang kita akan susun secara bersiri ke seluruh negara. Dan ini adalah sebagai program pertama yang kita lancarkan pada hari ini, dan insya-Allah melalui lajnah dakwah kita akan cuba untuk memastikan satu aspek yang perlu diberikan perhatian oleh setiap individu muslim, terutama mereka yang melibatkan diri dengan gerakan Islam, dengan jamaah Islam ini, memiliki suatu akidah yang mantap dan kesedaran ataupun kefahaman yang jelas serta akhlak yang saleh bagi mengenderai perjuangan menempuh segala bentuk cabaran masa kini. Ini adalah merupakan tanggungjawab yang difikirkan oleh lajnah. Sebab kita saudara mempunyai 3 sasar ataupun dimensi yang perlu diberikan perhatian sebagai pembinaan dan pembentukan jati diri kita sebagai anggota jamaah Islam ini. Yang pertama ialah memiliki akidah yang jelas, akidah yang sahih, akidah yang benar. Yang kedua ialah untuk memiliki fikrah Islam yang syumul, yang jelas, berdasarkan kepada fikrah Islam yang diwariskan kepada kita oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga pastinya ialah akhlak yang saleh. Kita mahu akidah yang sahih, kita mahu fikrah yang sarah, dan kita mahu akhlak yang saleh. Ketiga-tiga ini perlu kita wujudkan sebagai satu perhiasan diri, perhiasan pribadi bagi melengkapkan tuntutan dan keperluan bukan saja kepada jamaah Islam, gerakan Islam yang berjuang untuk mendaulatkan syariat Allah,
tetapi juga ummah keseluruhannya. Sebagaimana yang kita sedar pada hari ini, kita lihat di luar sana masyarakat kita sedang bergelut dengan tekanan, cabaran, ancaman yang datang daripada pelbagai sudut untuk merosakkan akidah mereka, merosakkan fikrah mereka, dan akhirnya merosakkan akhlak mereka. Sehinggalah hilang identiti, hilang jati diri sebagai seorang Muslim. Rata-rata yang mengaku Islam pada hari ini, kalau kita tengok, dah tak serupa macam orang Islam. Mereka lebih barat dari barat, lebih Eropah dari Eropah. Cara hidup mereka, saudara boleh tengok, sama ada melalui penampilan batang tubuh mereka, ataupun melalui ucapan-ucapan mereka di khalayak, ataupun melalui penulisan-penulisan mereka di alam cyber. Begitu ramai sekarang ini umat Islam mengalami krisis identiti. Sepertinya mereka bukan seorang Muslim. Sementara mutaakhir ini, mereka dikelirukan dengan pelbagai istilah-istilah yang disogok kepada mereka, yang dilihat secara umumnya seperti ia disandarkan kepada Islam, ia diambil daripada Islam. Timbul istilah sosialisme Islam, kapitalisme Islam, nasionalisme Islam, semuanya nak disandar kepada Islam. Seperti Islam itu tidak lengkap kalau tidak disandarkan kepada istilah-istilah ini ataupun ideologi-ideologi ini. Malah ada yang sanggup dan tergamak mengeluarkan kenyataan lalu menampilkan istilah ini dan ideologi ini dengan menganggap bahawa kami membawa ideologi ini adalah untuk melengkapkan Islam, memperkemaskan lagi perjuangan Islam. Sepertinya Islam itu tidak lengkap. Sewaktu yang diturunkan oleh Allah lebih 1400 tahun yang lalu, sepertinya Allah tidak mengetahui bahawa pada zaman milenium ini ataupun zaman alaf ini akan berdepan dengan cabaran-cabaran ideologi seperti ini. Maka Islam itu perlu dilengkapkan dan perlu diperkemaskan oleh ideologi-ideologi tersebut. Saudara, inna dina indallah al-Islam. Agama yang diiktiraf di sisi Allah ialah Islam. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Ayat ini Allah sebut tentang kesempurnaan Islam, agama yang diwahyukan oleh Allah. Usahakan kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga tidak punya otoriti untuk merubah agama yang diturunkan, yang diwahyukan oleh Allah. Nabi menyampaikan risalah as-samawi, wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi tak bercakap daripada akalnya sendiri, daripada nafsunya, daripada kemahuannya, tetapi dia bercakap berdasarkan apa yang diwahyukan oleh Allah. Kalau Nabi pun tidak merubah agama yang diturunkan oleh Allah, siapa kita? Siapa kita? Yang lalu mengimport pelbagai ideologi, lalu disandarkan, dimurnikan dan disandarkan kepada Islam, akhirnya dia memberikan imej yang tidak baik ataupun memberikan gambaran bahawa Islam itu tidak sempurna. Sebab itu Fadilatul Doktor Syekh Yusuf Al-Qaradawi
dia sebut bahawa tak perlu tambahan dan sandaran ini. Al-Islamu huwal Islam. Islam itu Islam. Pelajari Islam. Saudara nak apa? Saudara nak bincang soal kebajikan kepada orang-orang miskin, kebajikan kepada golongan marahin, lalu membawa datang faham sosialis untuk melengkapkan perjuangan Islam ini. Saudara, dalam Islam telah lebih awal disebut oleh Allah dalam Al-Quranil Karim dan juga hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi menggambarkan bahawa Islam adalah agama yang sangat memberikan keutamaan kepada soal kebajikan dan juga membantu mereka yang memerlukan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Antara contoh yang boleh saya bawa, firman Allah, bertolong bantulah kamu dalam perkara-perkara kebajikan dan juga membina ketakwaan ummah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kamu saling bantu-membantu dalam perkara yang boleh mencetus permusuhan di kalangan kamu dan akhirnya menjebakkan kamu dalam dosa dan noda kepada Allah Subhanahu wa taala. Prinsip ini telah dikemukakan oleh Allah. Tinggal lagi kita kena urus lajnah, biro, jawatan kuasa bagi mengendalikan prinsip yang telah ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quranil Karim melalui lidah Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Jadi saudara, inilah yang menjadi cabaran, yang menjadi hambatan kepada kita sekarang. Nak murnikan akidah, fikrah dan akhlak umat Islam. Tanggungjawab kita bersama. Tanggungjawab kita bersama. Kita tidak mahu masih ada di kalangan umat Islam ini yang keliru tentang Islam. Sebahagiannya boleh jadi yang sudah terlibat dengan gerakan Islam, tetapi masih tidak mempunyai pengetahuan yang mendalam tentang Islam. Program seperti ini akan membekalkan ilmu, dan kita harap ilmu yang kita terima akan dihayati dan dilaksanakan insya-Allah. Jadikanlah penglibatan kita dengan gerakan Islam ini seperti kita menyertai sebuah open university untuk menambah ilmu dan akhirnya kita basmi kejahilan yang menjadi musuh tradisi kepada kita. Sangat tidak wajar kita sebagai seorang pejuang Islam, kita sebagai seorang Muslim yang nak memperjuangkan Islam, yang mahu mengangkat kemuliaan agama Allah, syariat dan syiarnya, tiba-tiba kita jahil tentang Islam. Kalau orang tanya kita, apa dasar perjuangan kamu? Kita kata Al-Quranul Karim dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kita buta tentang Al-Quran dan kita rabun tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak layak. Tidak layak. Sebab itu keutamaan yang besar, keutamaan yang tinggi kepada Islam ialah basmi kejahilan. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wal yunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun. Jangan semua turun ke medan perang. Hendaklah ada di kalangan kamu yang mendalami urusan agama, kata Allah. Liyatafaqahu fid din, mendalami urusan agama, memahami agama. Tujuannya ialah supaya dia mampu kelak memberikan peringatan. Waliyunziru qaumahu, memberikan peringatan kepada kaum mereka supaya berwaspada agar tidak terjebak dan tergelincir daripada landasan Islam ini. Mudah-mudahan mereka berwaspada. Walaupun mungkin dari segi latar belakang, dari segi background kita, kita bukan belajar agama. Disiplin pengajian kita mungkin arkitek, mungkin engineer, mungkin law dan lain-lain. Saudara, tak
Tak mengapalah pada disiplin pengajian kita di universiti. Tetapi sebagai seorang Muslim, apabila kita mengucap kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, adalah menjadi tanggungjawab ke atas setiap individu untuk memahami dan mendalami urusan agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita seorang engineer, kita menjadi seorang engineer yang faqih. Kalau kita menjadi seorang medik, seorang doktor, maka kita mestilah seorang doktor yang faqih. Kalau kita seorang lawyer yang faqih, yang faham Islam. Kita tak boleh split. Oleh kerana kita bidang pengajian kita, disiplin pengajian kita bukan pengajian agama, maka kita tak perlulah bincang soal agama. Ini kita serah kepada para asatizah, para alim ulama. Islam bukan milik individu, bukan milik kelompok, bukan eksklusif untuk pihak tertentu, tetapi dia mesti dan wajib difahami, dihayati, diamal oleh setiap individu Muslim. Sebab tu saya ucap syabas kepada fakulti pengajian, perniagaan UNISEL ini yang sudi untuk menganjur bersama wacana pengukuhan akidah. Mungkin orang tak faham macam mana pula fakulti perniagaan anjur wacana pengukuhan akidah. Patutnya dia kena anjur wacana pengukuhan ekonomi. Ya, inilah dia punya keperluan dia. Sebagai satu signal kepada seluruh negara bahawa Islam adalah milik kita semua, dan semua kita mesti memahami Islam dengan fahaman yang betul dan rojokan yang tepat, iaitu Al-Quranul Karim dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan rojok kepada jurnal-jurnal syawarah dan juga kepada akhbar-akhbar picisan ataupun buku-buku yang tidak ada authority walaupun ianya berlambak di pasaran. Saudara nak beli buku pun kena tengoklah buku tu siapa pengarang dia, bagaimana cara metod penulisan dia, bagaimana disiplin dan akhlak menulisnya, dan bagaimana pula siqahnya dalam memberikan ilmu kepada masyarakat. Apakah dia merojok dengan cara yang betul, cara mengistinbat hukum dengan tepat dan telus, benar, ataupun sekadar menulis kemudian memberikan cambahan pemikiran, melariskan buku jualan dan akhirnya mengkecamukkan, menjerbukan, istilah yang digunakan oleh pengurusi tadi, pemikiran umat dengan buku-buku yang seperti ini. Tak salah saudara nak membaca, tetapi mestilah mempunyai satu rojokan yang betul dan juga mempunyai kefahaman yang asas tentang Islam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, saya menerima signal bahawa kapal terbang dah landing. Dia dalam perjalanan nak sampai. So ada dalam 5 minit lagi. Saudara yang dah hormati sekalian, susah berucap jenis tunggu orang ni. Dia rentak tu tak susah kita nak cari. Laksana Chong Wei menentang Lindan. Sesekali menang, sesekali kalah. Jadi saudara yang dihormati sekalian, marilah kita bersama insya-Allah. Saya mengharapkan daripada wacana seperti ini, kita mengharapkan antum semua dapat menjadi kader, dapat menjadi aktivis, dapat menjadi pemimpin yang bertanggungjawab untuk memastikan ummah di luar sana kelak insya-Allah dapat memahami Islam dengan betul berdasarkan kepada sumber yang tepat. Ini tanggungjawab kita. Walaupun mungkin dalam melaksanakan tanggungjawab dan tugas ini cabarannya sengit. Kadang-kadang kita berdepan dengan maki hamun orang ramai yang tak setuju dengan kerja-kerja Islam yang kita buat ini. Kalau kita menulis dalam Facebook, Allah akan dapatlah serangan-serangan daripada cyber trooper, daripada sharpshooter mereka yang akan hantar pelbagai tekanan kepada kita. Demikian juga kalau kita hadir dalam program-program terbuka, kita akan ditemplak, kita akan disinis. Saya nak sebut pada saudara semua bahawa itulah sunnah perjuangan. Itulah sunnah perjuangan.
Bada al-Islamu ghariban fasayaudu ghariban kama bada. Fatuba lil ghuraba. Islam itu bermula dalam keadaan dagang, dalam keadaan asing. Islam datang dalam keadaan umat sedang menyembah berhala. Islam datang dalam keadaan ummah tidak mengenal Tuhan yang satu. Rasul dan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in berjuang bermati-matian membawa Islam. Akhirnya Islam itu diterima dan Islam berkembang tegak sebagai sebuah daulah. Tapi akhirnya Nabi kata fasayaudu ghariban kama bada. Islam yang telah berkembang, yang begitu tegak membentuk satu tamadun dan daulah, akhirnya dia akan kembali menjadi pelik, asing dan dagang. Hari ini orang boleh tengok Islam yang kita bawa menjadi asing dan pelik. Kalau mana Ustaz Fauzi yang turut hadir bersama dengan kita, dengan jubahnya, dengan serbannya. Cuba saudara bawa Ustaz Fauzi ni berjalan di Bintang Walk, jalan Bukit Bintang. Sejuta mata akan pandang ke arah dia. Tok lebay mana pula silap lorong. Sebab pelik, aneh cara dia berpakaian. Kita ambil muslimat tu yang bersandar di dinding dengan tudung dan purdahnya. Kita bawa dia ke Jalan Piramli di tengah-tengah bandar Kuala Lumpur. Saya percaya sejuta manusia akan berpandang, ini kemah bergerak daripada mana? Mereka pelik dan mereka ajaib tengok, aneh mereka tengok. Cara kita berpakaian, itu baru bab pakaian. Belum kita bercakap soal Islam. Belum kita membawa gagasan dan wawasan perjuangan Islam. Hanya segelintir dia kembali menjadi asing. Tapi apa yang menarik akhirnya saya nak sebut, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebut fatuba lil ghuraba, berbahagialah orang yang asing ini. Maksudnya berbahagialah orang yang tetap bersama dengan prinsip Islam, walaupun dia dianggap pelik, walaupun dia dianggap asing, dicaci, dimaki, dihina dan dipersenda, tapi dia tetap bersama dengan prinsip perjuangan Islam ini. Fatuba, Nabi kata berbahagialah untuk orang yang seperti ini. Jadi saya harap kita semua akan menyahut, kita semua akan menggalas tanggungjawab perjuangan ini tanpa memperdulikan lagi halangan dan ancaman itu, karena inilah sunnah perjuangan, inilah tabiat perjuangan, dan inilah halangan-halangan yang pernah dihadapi oleh nabi-nabi alaihimussalatu wassalam, dan juga yang pernah dihadapi oleh pejuang-pejuang di sepanjang zaman. Saya mengakhiri ucapan ini dengan mengungkap apa yang pernah disebut oleh Asy-Syahid Imam Hasan Al-Banna rahimahullah. Dia kata, tuan-tuan, gembiralah, gembiralah. Indama tajid waqtaka mashghulan li'amal ad-da'wah. Ketika mana kamu dapati kamu sangat sibuk dengan kerja-kerja dakwah, kerja-kerja Islam ini, wazalika min fadlillahi alaik, sedemikian itu sebenarnya adalah merupakan kelebihan kurnia daripada Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Maka janganlah kita rasa kesal, janganlah kita rasa bosan, rasa jemu, rasa terhimpit, rasa terdesak dengan kerja-kerja Islam ini. Walaupun dia mengambil masa kita, mengambil tenaga kita, mengambil wang ringgit kita, dan mengambil separuh daripada kepentingan hidup kita. Kerana kata Imam Hasan Al-Banna, wazalika min fadlillahi alaik, itu adalah kurnia Allah yang diberikan kepada kamu ketika mana kamu dapati kamu sibuk dengan kerja-kerja Islam dan kerja-kerja dakwah ini. Jadi mudah-mudahan wacana kita hari ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan,
Saya minta maaf banyak-banyak. Saya sedar siapa saya. Saya bukan panel. Saya bukan penceramah jemputan. Saya sekadar memberi ucapan alu-aluan. Orang tanya kenapa lama sangat ucapan alu-aluan? Kerana yang saya nak alu-alu ni terlalu ramai sehingga sesak dewan kita dan kita terpaksa bentang tika sebagai tambahan. Jadi nak mengalu-ngalukan seramai ini memanglah kena ambil masa sikit. Sambil-sambil kita tunggu kedatangan Tuan Guru. Tuan Gurunya minta tunggu dia sebab dia akan menjadi pengucap yang pertama pada hari ini untuk kita dengar dan kemudian tunggu sampai habis. Akhir nanti Tok Guru juga akan buat ucapan penutup kepada kita semua supaya kita dapat mengambil satu kesimpulan yang terbaik daripada wacana ini. Terima kasih saudara-saudara kerana sudi menjadi pendengar yang baik. Saudara semua dialu-alukan. Tak ada seorang pun yang saya tak alu-alukan. Termasuk yang ada di kursi depan, yang akan naik atas pentas, yang duduk di kursi belakang, yang berdiri kerana tak cukup ruang. Semuanya saya alu-alukan dan sama je, standard je. Cuma beza tu kursi. Kursi depan warna putih, kursi belakang warna biru. Tapi yang duduk dengan yang depan dengan belakang sama. Kita tidak ada kasta dalam wacana pengukuhan akidah kita pada hari ini. Jadi saya minta yang berdiri di belakang tolong datang ke depan, boleh duduk atas tikar ni. Tak apa, jangan bimbang. Tak muat, kita akan bertahan atas petah ni pula. Kita ada spare tikar. Saya dimaklumkan oleh dekan, nama dah dekan perniagaan, takkan tikar tak ada. Baik. Hak depan ni kita sediakan hak yang tak muat, yang tak ada kursi. Yang muda-muda tu yang mari ke depan, tak apa. Bagi veteran-veteran kita duduk atas kursi. Adab dia gitu. Hak muda-muda ni mari sila duduk depan. Boleh? Saya alu-alukan lagi tu. Masih ada lagi sumbat muka pintu. Jangan sumbat muka pintu kerana dia mengganggu rakan-rakan kita yang lain yang akan datang selepas ini. Masuk ke depan. Kita akan talaki. Ini special wacana. Jarang nak jumpa wacana macam ni. Terima kasih. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat innahu fal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Saya tengok ramai. Takbir macam 20 orang. Takbir. Tu bawah atas kursi awak duduk tak takbir lagi. Sekali lagi. Takbir. Walillahil hamd. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada Al-Fadil yang berhormat Ustaz Nasruddin Tantowi di atas ucapan beliau sebentar tadi. Muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Sebagai makluman kepada semua yang hadir, wacana pengukuhan akidah ini merupakan satu program yang dianjurkan oleh Lajnah Dakwah PAS Pusat. Dan program ini terbuka kepada semua pihak. Bukan saja kepada sebuah parti politik, tetapi kepada NGO-NGO, orang perseorangan dan sesiapa sahaja yang ingin menghadiri dan mendengar kupasan-kupasan yang akan dikupaskan oleh panelis kita sebentar lagi. Di luar sana, apabila dimaklumkan bacaan IPU menjangkau 200 adalah cuaca yang bahaya. Dan di Pelabuhan Kelang sudah menjangkau 350 bacaan IPU. Keadaannya kritikal. Semua sekolah-sekolah diarahkan tutup. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, di dalam persoalan akidah ini, pencemaran udara
bacaan indeks pencemaran udara walaupun 10, ia dikira sebagai bahaya. Kerana ianya berkaitan dengan persoalan kehidupan manusia di akhirat, di dunia dan di akhirat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kenapa perlu adanya program-program yang sebegini? Dan kita sebagai umat Islam khususnya bertanggungjawab dalam memahami persoalan-persoalan yang melandai umat Islam pada hari ini. Daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, balighu anni walau ayah. Menjadi tanggungjawab kepada kita semua untuk menyampaikan, untuk memperbetulkan keadaan yang berlaku dalam umat manusia pada hari ini. Jadi saya tanpa membuang masa ingin menjemput ahli-ahli panel yang akan membicarakan persoalan pengukuhan akidah ini dari berbagai aspek. Dan kita masih lagi menunggu Yang Berhormat Datuk Seri Tuan Guru Presiden Al-Fadil Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang, yang masih lagi dalam perjalanan dari program yang lain ke program kita pada pagi ini. Dan kita sama-sama mendoakan semoga Tuan Guru Presiden dapat sampai dengan selamat. Tanpa membuang masa, saya mempersilakan ahli-ahli panel yang berbahagia Profesor Madya Dr. Haji Abdul Aziz bin Haji Hanafi, Profesor Madya Dr. Fauzi bin Draman, dan diiringi oleh Dr. Ridwan Muhammad Noor untuk naik ke pentas. Sebelum saya menyerahkan majlis ini kepada moderator wacana pada pagi ini, kita dihidangkan dengan sebuah montaj oleh Lajnah Dakwah PAS Pusat. Dipersilakan. Dua menyimpan perasaan Allahu Akbar, la ilaha illallah.
habis ingat kita terus semayang kot. Semayang. Lepas tu tak ada sejadah tu sejadah. Takkan semayang tak Betul boleh. juga Macam mana Ustaz? Yang bila wajib semayang kena ada sejadah, tak payah ada sejadah. Zaman Nabi sejadah pun tak ada. Lepas tu tanya Ustaz, saya tak tahu. Zaman Nabi semayang atas pada pasir je. Oh juga. Jadi maknanya atas ni pun boleh semayang, tak ada masalah. Tapi ni batu Ustaz. Tak ada najis tak? Ada nampak tai ayam? Najis macam mana Ustaz? Tai Kita ayam tahu. ada tai ayam? Tai ayam. Ayam pun tak ada. Oh. Ayam pun tak ada eh. Tak bukan najis, tak ada masalah. Debu bukan najis, tak ada masalah. Asap bukan najis, tak ada masalah. Minyak bukan najis, tak ada masalah. Tapi Ustaz yang kata ada bau, ada rasa, ada warna tu macam mana Ustaz? Bau najis, ada najis. Oh. Najis bau. Tak payah. Ya. So mana boleh solat ni? Boleh, tak ada masalah. Yang penting kita yakin kita tak pernah nampak ada najis kat sini, boleh semayang. Ustaz kalau boleh solat boleh tidur Ustaz kat sini. Tidur pun boleh, tak ada Tidur pun masalah. boleh. So, Jadi pelancong daripada mana nak tidur kat tepi suku ni? Sawadikap. Tapi nak solat kiblat mana Ustaz? Saya tak tahu ni kan salah so majlis asar kan kiblat. Kiblat saya tengok tadi di ke arah sini ni. Kiblat. Ke sini. Tak ada masalah. so kita menghadap Upin Ipin Ustaz nah. Mana Pipin? Tu. Okey. Dah ambil wuduk belum? Dah ambil dah. Dah ada wuduk dah. Wah, dahsyat dia orang ni. Macam tahu-tahu je. Abang Adam. Abang Adam. Abang Adam dah baik, Abang Adam. Allah. Siap-siap Abang Adam. Siapa-siapa ada wuduk nak join kita orang solat sekali, solat azhar boleh, silakan. Sebab selama ni kita fikir Ustaz nak solat